Demi tiket konsert, wallet koyak. Apa ke? Tengok skrin besar ni kadang-kadang kita bayar $299 Kalau tak tak syok suka lah, jangan Dato'. pergi. Tak ada siapa penganjur yang paksa you kena beli tiket ni. Tak boleh kan. Dan bersama saya sekarang tak lain tak bukan Dato' Freddy Fernandez. Apa khabar, Dato'? Baik. Dan Dato' ni adalah seorang yang sangat memperjuangkan nasib dan juga masa depan karyawan dan mereka yang terlibat dalam industri hiburan negara. Ya, Dato', terima kasih kerana datang. Ya. Okey, Dato', 450 konsert tahun lepas ya dianjurkan yang menyumbangkan dekat-dekat 1.75 bilion kepada ekonomi negara. So adakah ini bermaksud dengan krisis yang tengah berlaku dekat Asia Barat ni terjejas ke? Kenapa rakyat ni masih nak pergi ke konsert, nak bazikan duit? Kalau saya kata saya bazikan duit lah. Bagi saya, semasa kita tertekan dan ada masalah, itulah masa kita kena pergi konsert. Kerana bukan sebaliknya ke, Dato'? Masalah kita kan. Jadi bagi mereka yang minat kepada artis ni, mereka lebih kepada orang muda. Dan bagi mereka itulah satu keistimewaan dalam hidup mereka. Saya jarang tengok orang muda macam dulu. Dia orang pergi kelab ke, pergi lepak dekat mamak dan sebagainya. Tapi konsert menjadi satu keutamaan dalam hidup mereka. Dan mereka akan sediakan duit yang cukup untuk beli tiket tu. Jadi kerja mereka motivasi mereka dan tujuan mereka ialah untuk kumpulkan sebanyak duit yang cukup untuk pergi melihat konsert tu. Pasal mereka betul-betul minat kepada artis. Yang kedua ialah pengalaman semasa di konsert di mana semua orang nyanyi bersama dan sebagainya. Jadi kita tak boleh nak nafikan bahawa walaupun mahal tiket dia, tapi orang mampu dan sentiasa bersedia untuk ke mana-mana konsert lah yang sedia ada. Kesan daripada apa yang berlaku saya rasa kita belum tengok lagi. Kita kena tunggu dulu dalam beberapa bulan yang akan datang tengok kepada sambutan. Tetapi apa yang saya lihat, saya dengar satu konsert Daniel Caesar, seorang artis dari Amerika. Dia punya penganjur buat satu hari sold out, buat hari kedua sold out juga. Hari ketiga pun habis dijual. Ya, MCR pun dah sold out, Dato'. Ya, MCR memang legend lah. Dia dari dulu sudah 20 tahun dia orang ada dalam industri ini dan orang muda yang belum lahir pada masa itu pun minat pada mereka. Jadi itulah tarikan mereka dan betapa kuatnya pengaruh mereka terhadap peminat muzik tanah air. Tapi Dato', harga tiket bukannya murah. Ya, itulah yang saya kata. Dia punya hidup dia akan simpan. Setiap bulan saya nak simpan konsert ni, saya nak pergi tengok konsert. Saya tahu dia akan datang. Hari ni dia akan buka penjualan. So saya kena masuk, masa tu kena ada duit yang cukup. Jadi itulah keistimewaan konsert. Dan inilah yang mungkin kerajaan kena berikan sedikit tekanan kepada pembangunan industri kita, kerana kita boleh lihat bagaimana kejayaan muzik sebagai satu penjana ekonomi dan sebagainya. Ya, jadi inilah buktinya. Khususnya anak-anak muda sekarang, walaupun mahal dia mampu pun nak beli. Zaman saya kalau mahal kita tak mampu pergi, kita tak pergi pun kan. Tapi sekarang dia orang betul-betul minat dan suka kepada pengalaman menghadiri konsert, suka kepada artis dan suka kepada the whole experience lah. Tapi trend ni bagus ke, Datuk? Sebab kita dapat lihat duit dah tak ada, tapi kita nak simpan untuk konsert, tapi bil air tak bayar, bil elektrik tak bayar. Itu banyak kena jaga masalah jugalah kan. Kan? Tak boleh. Tak adil lah. Tak boleh bayar saya rasa bil tak adil air lah kan. nak pergi konsert. Saya rasa
tu tak berlaku. Tapi hakikatnya Datuk, ramai yang buat macam tu, especially this Gen Z ni lah kan. Ya, kalau Dia dia buat simpan macam duit tu, banyak. saya kecewa lah. Saya rasa dia timbulkan masalah untuk diri sendiri yang tidak patut dilakukan lah. Ya. Datuk, berbalik kepada apa yang berlaku di Asia Barat ni, adakah ia memberikan macam kesan yang sangat drastik kepada kos penganjuran konsert di Malaysia? Ya, kos bergantung kepada banyak faktor lah. Seperti anda semua tahu, mungkin kita perlu tambah kos kepada supplier dan technical dan sebagainya, kerana kos pengangkutan mereka sudah naik. Dan tetapi pada keseluruhannya kita lihat pada pertukaran wang asing sekarang, duit kita sudah meningkat ya, sudah kuat sekarang. Jadi artis tu akan jadi lebih murah bagi kami pasal semua dibayar dalam US dollar ya. Jadi itu mungkin akan menarik lebih ramai artis untuk datang ke sini kerana kita penganjur kita mampu bayar fee yang mereka minta ya. Walaupun dulu dengan 4.8 orang boleh bawa artis ke sini bayar dalam US dollar. Sekarang sudah jadi 3 lebih kan, kurang dari 4. Jadi kos artis tu akan turun. Bila kos artis turun, penganjur lebih mampu bayar dan ambil risiko untuk bayar kos artis itu. Jadi mungkin kita akan melihat penambahan kerana pertukaran wang asing dan exchange rate kita sudah baiklah berbanding dengan US dollar. Tapi bukankah macam penganjur yang beruntung dalam hal ini, dan kita sebagai nak pergi ke konsert ni still terpaksa bayar $299 to at least the highest is $1,099. Itu penganjur pun ambil risiko. Bukan semua yang berjaya kan. Ada yang gagal juga. Jadi itu satu risiko yang mereka kena ambil. Macam artis yang besar, dia punya kadar bayaran dia 2.5 juta US dollar kan. Jadi sebelum nak bawa mereka ke sini, mereka kena sediakan 50% dari jumlah itu yang kena dibayar kepada artis itu. Jadi ini satu risiko. Kadang-kadang artis itu sakit ke, ada perang ke, kena cancel konsert dan sebagainya, mereka akan rugi duit itu. Jadi itulah yang kita nak kena appreciate apa yang penganjur pun kena hadapi, kerana mereka mampu menanggung risiko yang tinggi untuk buat satu konsert yang tinggi, yang besar. Dan pada masa yang sama, bila berjaya, semua orang cakap, wah banyak duit dah hebat. Tapi bila gagal, semua orang tak kisah kan. Itu you punya hal lah kan. You bodoh yang ambil risiko yang tak berapa difikirkan lah kan. Jadi itulah yang kita kena hargai peranan penganjur, dan juga untuk penonton, mereka ada pilihan untuk beli atau tidak. Sekiranya mereka rasa terlalu mahal, mereka jangan pergi je lah, tengok dekat YouTube je. Tapi bila mereka rasa mereka mampu bayar kerana artis tu memang artis sayangan, itu pilihan mereka dan mereka cuba kumpulkan sebanyak duit tu yang untuk bayar tiket yang ada. Saya dah berkeluarga, jadi sebenarnya saya memang tak tengok konsert lah, melainkan kalau free tiket. Saya sendiri tak suggest lah untuk habiskan duit. Saya memang sayang lah duit. Untuk sampai sekarang 2026 ni, Can afford to pay more. It's about affordability lah. bagi peluang nak pergi pun masa takkan pergi. Tapi konsert tengok sekarang ni pun banyak konsert daripada artis luar negara. So dari segi kostum pun agak expensive jugalah. I would like to differ this lah, Datuk. Walaupun ni artis tu adalah artis yang kita minat ataupun mungkin kurang minat, kita boleh buat pilihan. Tapi hakikatnya, kalau penganjur tu boleh consider ataupun bertimbang rasa, saya katakan, untuk kurangkan harga berpatutan. Itu satu pilihan perniagaan yang dilakukan oleh penganjur. Kita tak boleh pertikaikan, kerana kalau mereka turunkan harga tiket, kena jual lebih untuk cover cost kan.
Kalau tak jual lebih dengan harga yang kurang pun akan Kurang jadi sikit lah Datuk, bukan minta kurang banyak pun. kan? Itu lebih subjektif lah kan, sikit ke banyak tu. Dia orang ada range dia. Kalau you bayar yang murah, you kena duduk jauh sikit. So adalah dia punya pilihan. Kalau you tak mampu beli yang mahal, beli yang murah. At least you pun ada dalam konsert tu, tengok skrin besar tu, you boleh nampak apa yang berlaku. Jadi itulah. Tapi tengok skrin besar ni kadang-kadang kita bayar RM299 kalau tak tak syok suka lah, jangan Datuk. pergi je lah. Jangan pergi. Itu yang Kalau Datuk, kalau tak pergi pula nanti kata rakyat tak sokong industri hiburan lah, rakyat ni tak nak bagi peluang kepada industri hiburan lah, macam-macam pula rakyat disalahkan. kita tengok apa yang berlaku ialah mereka pergi, bukan mereka tak pergi. Walaupun duduk jauh-jauh, mereka pergi dan jumpa dan nak tengok artis itu secara live. Itu saja. Itu pengalaman yang luar biasa bagi mereka lah. Ya. Dan kenaikan kos ni, Datuk, kita dapat lihat bila Datuk kata apa yang berlaku di Asia Barat ni, dia ni bersifat sementara ke atau dia a new norm? Selepas ni kita kena adaptasi dengan harga tiket yang lebih tinggi disebabkan oleh apa yang berlaku di Asia Barat ni. Kesan yang paling ketara ialah harga minyak. Ya? Harga minyak mungkin tidak akan turun dalam masa terdekat ni lah. Tapi kalau harga minyak tinggi, ia akan meningkatkan semua kos, termasuk pembekalan alat teknikal, pembinaan pentas, penjualan tiket dan sebagainya. Semua ada kos-kos untuk kaki tangan dan sebagainya kan. Jadi kita kena sesuaikan dirilah. Ya. Penganjur konsert ni lebih mementingkan artis-artis ataupun konsert bersifat antarabangsa berbanding dengan tempatan. Tidak betul jugalah. Mereka ialah businessman kan. Apa yang boleh buat duit dia buat. Kalau mereka melihat seorang artis tu ada harapan untuk buat duit bila dilakukan konsert mereka akan buat. Kalau mereka rasa artis luar lebih menguntungkan, silakan. Jadi mereka tidak diskriminasi. Mereka cari mana-mana cara untuk buat duit. Jadi kalau artis luar ialah yang boleh membawa duit tu, mereka akan buat lah. Kalau mereka ada duit pendahuluan yang besar tu, dan sekiranya mereka tidak, mereka akan buat artis tempatan yang mungkin lebih murah, tak payah keluarkan modal besar. Jadi itu semua bergantung kepada business decision dari penganjur itulah. Ya. So semuanya pasal duit-duit, di mana kau duit, betul? Yeah, Setuju ya? It's economics. Yeah, It's we economics. have to look at what's the capital required. Kita punya risiko yang ada dan juga kena buat market research sikit lah tentang mana artis yang anda suka. Saya selalu tanya anak saya, will this artist will you go? So baru saya fikirkan untuk buat konsert kan. Saya pun tengah fikir untuk buat konsert antarabangsa tapi belum dilaksanakan lagi kerana saya pun kena fikir pasal risiko ni yang besar. Kena fikir pasal risiko ke atau kena fikir pasal duit seperti Datuk kata tadi? No, risiko. Risiko is the main thing. Duit tu boleh dapat dari mana-mana. Ada ramai kawan saya yang kata, buatlah konsert, saya nak jadi funder, saya boleh bagi duit. Jadi berjuta-juta US pun dia mampu. Tapi saya tak berani kerana saya kena fikirkan semua aspek atau boleh ke konsert tu untungkan. Kerana kalau saya ambil duit diorang dan rugi, diorang hilang duit tu, saya jadi mangsa lah. Diorang kan tak berapa suka dengan saya kan. Tak percaya pada saya lepas tu kan. Setuju ke Datuk kalau konsert tempatan ni sebenarnya susah nak jual tiket? Bukan. Tengok Ella, Siti, semua artis-artis Search, Exist, semua
ada sambutan yang cukup hebat. For U2C pun walaupun banyak kontroversi, tapi ada ramai orang yang pergi tengok. Jadi saya rasa itu satu anggapan yang salah. Ya? Artis kita pun boleh buat konsert besar. Siti dengan Ella dua-dua buat dekat Bukit Jalil, stadium besar tu. Jadi itulah bukti bahawa artis tempatan, artis Malaysia, saya tak suka perkataan tempatan, artis Malaysia ni boleh berjaya. Kita orang Malaysia nak jumpa susah, nak keluar negara pun belum tentu. Bila dia datang Malaysia, something yang prime time. Sebab kat Malaysia bukan kata Malaysia ni senang jumpa artis, tapi kita boleh jumpa konsert artis tempatan ni berulang-ulang kali. Macam Barbarik sendiri dah beberapa kali, Wings sendiri dah beberapa kali. Katakan macam Coldplay datang, itu sekali setahun lah. Lepas tu kita tak tahu lagi bila datang. Mungkin itulah saya nampak konsert luar negara ni memang resuk-resuk dia punya tiket laris. Sebab dia punya fanbase tu meluas. Ada banyak pelancong sebenarnya katakan dari negara jiran yang mungkin akan beli tiket dan sebagainya. Jadi dia punya demand tu lebih tinggi. Artis tempatan, dia punya crowd tu hanyalah untuk Malaysian market. Jadi dia punya pembelian tu terhad berbanding artis luar negara. Baru-baru ni kita dapat lihat banyak tips diberikan kepada rakyat supaya berbelanja secara berhemah. Lepas tu cuti-cuti Malaysia dan untuk kita kawal kita punya perbelanjaan. Tapi bila cakap pasal konsert ni je, rakyat mesti nak keluar duit. Datuk rasa kenapa mereka ni terlalu obses nak keluarkan so much of money for a concert? Because they love the artist, they love music, and that's why music business is always good business lah. Kerana orang perlukan satu release lah daripada stres kerja dan pergi menghadapi masalah-masalah peribadi. Bila pergi ke konsert, semua mereka akan lupakan dan mereka akan terhibur dengan apa yang mereka dengar dan menikmati dalam suasana konsert tu, di mana boleh nyanyi ramai-ramai dengan orang-orang lain di sana dan macam-macam pengalaman lah dengan experience dia punya production, dia punya lighting, dia dengan sound dan sebagainya. Jadi itu semua satu pengalaman bagi mereka. Adakah bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu industri hiburan ataupun penganjuran festival atau konsert ni mencukupi atau memadai? Ya, Kerajaan Madani memang satu-satunya kerajaan yang telah menghapuskan cukai hiburan bagi konsert. 25% dulu tau. Jadi kalau buat satu konsert dan untung 100,000, 25,000 kena bayar pada kerajaan. Ya, jadi bukan bukan atas profit, atas untung, atas penjualan tiket. Kalau tiket dijual 1 juta ringgit, 25% dibayar balik kepada kerajaan. Jadi kos kena ditanggung dari 750,000 tu. Sekarang 250,000 tu tak perlu lagi dibayar kepada kerajaan kerana apa yang dilakukan oleh Kerajaan Madani ini. Jadi walaupun kita dah cuba macam-macam sebelum ni, akhirnya Kerajaan Madani yang mengambil langkah untuk menghapuskan cukai hiburan 25% kepada mana-mana konsert artis tempatan. Artis luar dulu 25% dulu juga, tapi sekarang sudah turun kepada 10%. Jadi inilah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan yang kami amat menghargai dan mengalu-alukan kerana ia akan merancakkan industri muzik, industri konsert dan juga memberi peluang kepada ramai orang bekerja, bukan hanya penganjur yang dapat untung daripada sebuah konsert. Ada sound system supplier, ada kru, ada lighting supplier, ada marketing, ada advertising, ada billboard. Semua akan dapat bisnes dari satu konsert tau. Jadi bila kita ada banyak konsert, semua orang dari dalam senarai ni akan untung. Penganjur terima pelepasan tu, betul? Tapi tiket untuk orang ramai, untuk penonton still sama je. Ini tak adil lah Datuk kan? Satu pilihan. Tak suka jangan pergi. Itu je. Kalau mampu bayar, silakan. Kalau tak mampu, ingat ini sudah
profiteering lah, ini sudah keterlaluan. Saya tak nak pergilah, tak nak sokong dengan penganjur ni yang mengutamakan profit dan sebagainya kan. Perlu ada satu bentuk macam win-win situation lah. Kerajaan dah bagi 25% dekat you. So you dah dapat 25%. Apa salahnya kalau you kurangkan sikit tiket tu supaya lebih ramai dapat Tiket ni bergantung kepada kos. Kos 2 juta, so tiket kena naik. Kos 1 juta, tiket macam ni. Kos setengah juta, tiket macam ni. So sesuaikan tiket tu dengan kos penganjuran supaya dalam pengiraan sekiranya mereka jual 60% pun boleh buat duit. Boleh dapat keuntungan. Itulah cara kita buat bisnes ni. So tidak boleh cakap tiket mahal kan. Itu satu general statement yang kita tak boleh general pakai statement lah. Tapi hakikatnya Dato' tujuan kerajaan bagi 25% adalah supaya lebih ramai pergi ke konsert tu. Mungkin itu yang jadi. Mungkin tiket sudah turun tapi bergantung kepada artis, bergantung kepada kos ya. It's purely cost menentukan harga tiket, dan harga tiket disediakan sekiranya artis itu popular, kos akan meningkat. Kalau nak bawa Beyonce, mungkin kita kena bayar mungkin 4 juta US. Adakah kita boleh jual tiket yang murah kan? Macam mana kita tak boleh dapat balik modal kita kan? So kena up tiket. Kita tak akan melihat 299 lagi. Mungkin tiket yang paling murah ialah RM1,000. Ya, betul. Yang paling mahal RM10,000. RM10,000. Mana tahu. So itu bergantung kepada kos lah ya. Mungkin Malaysia harus mencontohi model penganjuran konsert ataupun festival hiburan daripada negara-negara Asia yang lain. Yang mana Dato' rasa mungkin adakah kita ni dah cukup bagus ke, atau kita masih bersaing dengan negara-negara lain? Macam kita lihat pada Taylor Swift kerajaan Singapura telah bayar dia 3 juta US dolar untuk setiap konsert. Dia buat 6 konsert di Singapura dan kerajaan Singapura telah bayar 18 juta US dolar kepada dia, penambahan kepada fee dia yang dia dapat dari penganjur untuk buat secara eksklusif di Singapura. Dan pulangan kepada kerajaan Singapura ialah 300 juta US dollar dari 6 konsert tu. Jadi satu ekonomi yang baik. 18 juta US di belanja, dapat balik 300 juta. Satu decision yang, keputusan bisnes yang baik lah. Jadi model tu Malaysia harus contohi ke tak? Perlu, tapi 18 juta tu satu mungkin untuk kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia ada bagi insentif. Kita ada CEMI, Concert Exclusive Malaysia Incentive or something like that, yang perkenalkan oleh kerajaan ya, dan di mana kerajaan berikan insentif kepada konsert, mana-mana konsert. Tak kira, tapi sekurang-kurangnya 1.5 juta dari segi kos, dan juga di tempat yang besar macam 10,000 atau lebih. Jadi itu ialah yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Mungkin kerajaan Malaysia untuk ikut apa yang dibuat oleh Singapura tu mungkin satu one off sajalah. Insentif yang diberikan oleh kerajaan ni macam seolah-olah berpaksikan ataupun bagi tumpuan kepada penganjur saja. End users at the end of the day, kita rasa macam terabai. We still have to pay expensive, macam Datuk kata tadi, depends on the artist and so on. Yeah. The expensive is up to us untuk kita nak terima atau tidak. Jadi itu saja. Kita ada kebebasan untuk tolak atau terima atau bayar kan. Jadi bagi saya, macam mana expensive pun dia akan beli, dia akan pergi je. Asas kepada perniagaan, maximizing your profit. Jadi kenapa saya bukan charity, saya bukan
badan amal yang kena fikir pasal you punya problem kan. Saya ialah seorang peniaga yang ingin memaksimalkan keuntungan Keuntungan. saya. Jadi sekiranya saya letak harga 300, awak bayar, saya dapat 300 tu. Kalau saya letak 200, awak bayar, awak yang untung bukan saya. Jadi saya nak untung, awak kena terima apa yang, buatlah keputusan. Saya tak paksa. Tiada siapa penganjur yang paksa, oh you kena beli tiketnya. Tak boleh kan. Jadi serah kepada diorang pemilihan mereka untuk pilih yang nak pergi ke atau tidak. Datuk, saya nak tanya sikit pasal karyawan lah. Saya nak divert sikit lah ya. Karyawan ni masih aktif ke kalau nak kata dalam aspek betul-betul memperjuangkan industri hiburan atau muzik tempatan? Saya ambil itu sebagai satu penghinaan kan. Saya tak ini, saya tanya komen je Datuk. Janganlah anggap sebagai penghinaan ya. Kerana Ini rakyat biasa tanya ni Datuk. perjuangan tentang cukai hiburan tu kita dah buat atas desakan kami dalam industri, baru dia orang turunkan. Bukan dia suka hati turun kan. So kita kena buat permintaan, buat presentation, kena jumpa dengan menteri ni, menteri sana, dan juga Perdana Menteri. Kadang-kadang saya pergi ke budget, kadang-kadang ada consultancy budget dan sebagainya. Kita bentangkan tentang masalah kita dan apa yang kita lihat ialah mereka mendengar. Jadi ini semua perkara yang kita perjuangkan kan. Dari perjuangan tu kita dapat hasil dan kita tengok ada satu jawapan dan maklum balas dari kerajaan yang cukup positif. Jadi itulah kerja persatuan kan. Dan kita pun perjuangkan tentang royalty dan ada pihak yang ambil tindakan mahkamah terhadap kerajaan dan sebagainya. Ini semua kita kena hadapi dalam industri ini. Badan-badan royalty, kutipan royalty ini memang ada pelbagai isu di mana kita tengah cuba nak betulkan, tapi mereka terus pergi ke mahkamah. Kita cakap sikit, saya kena saman. Saya sudah kena saman 5 kali dalam 20 tahun yang lepas tentang benda yang sama, royalty tidak diagihkan dengan betul dan sebagainya. Ini semua perjuangan. Bila disaman saya kena bayar lawyer kan. Kita tak nasib baik kita punya lawyer kawan kan, dia bagi harga yang munasabah, just cover kos mahkamah saja. Kalau tidak, saya memang sampai sekarang saya akan pokai. Tapi itulah perjuangan yang kita lakukan. Mungkin mereka yang tidak begitu ikut kita, mereka fikir kita tak buat apa-apa, seperti Charles lah. Saya tak kata. Saya cuma tanya Datuk. Saya cuma tanya dari perspektif rakyat ni. Sebab bila podcast ni dah keluar, rakyat mesti bila dengar je Datuk Freddy Fernandez, mesti dia tanya, saya nak tanya soalan ni lah. Saya hanya jadi perantara. Datuk jangan marah. Saya cuma tanya je. Betul. Bukan serangan peribadi. Bukan. Tak ada. Bukan serangan peribadi. Saya hanya tanya soalan saja. Okey, saya gurau je. Okey, Datuk, rating lah dari 1 hingga 10 lah. Okey, industri hiburan tempatan. Berapa rating Datuk? 1 paling rendah, 10 paling tinggi. Bagi saya boleh kira 6 lah. Kerana banyak masalah lagi yang perlu diatasi dan dihadapi ya, dan kita tengah berbincang. Semalam saya ada perbincangan dengan pelakon-pelakon yang dunia lakonan pun sudah tukar. Bukan berlakon dalam TV lagi, mereka berlakon dalam TikTok, microdrama dan sebagainya. So itulah satu pembaruan dalam industri di mana mereka kena sesuaikan diri dengan keadaan yang ada sekarang dalam industri. Dari segi muzik pun kita hadapi AI ya. Orang semua tekan satu butang, dalam satu hari boleh buat 20 lagu kan. Jadi itulah masalah yang kita kena hadapi dalam masa akan datang. Terserah kepada orang ramai kalau nak terima lagu AI itu atau tolak. Kerana bagi saya lagu AI ini tak ada roh, tak ada
tak akan menyentuh perasaan saya Itu saya setuju, sebagai Datuk. sama seperti lagu yang dicipta oleh seorang manusia. Itu saya sangat setuju dengan Datuk. Saya rasa nyanyian lagu tu perlu datang daripada manusia. Mungkin Datuk ada message untuk peminat-peminat kita yang sedang menonton podcast Wallet Rakyat pada hari ini. Saya punya message ialah kepada anda semua di luar sana, sentiasa menyokong artis-artis Malaysia lah. Kalau ada konsert, kalau mereka keluarkan lagu baru, semua menggunakan kos. Walaupun sekarang orang kata AI, tapi AI pun kena ada kemahiran, kena bayar kepada orang yang mahir dalam AI untuk gunakan AI itu dengan baik. Tetapi pada keseluruhannya, kalau boleh terus menyokong lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu tempatan, komposer tempatan, dan juga artis yang buat konsert, berikan mereka sokongan anda dan mungkin menghargailah mereka. Jangan kita just lupakan jasa mereka kepada industri ini. Saya harap itulah supaya artis kita pun walaupun mungkin artis lama yang kami telah lupakan, tapi kalau mereka kembali kepada industri muzik dan buat konsert dan sebagainya, bagilah peluang kepada mereka, berikan sokongan dan menghargailah karya-karya mereka, ya. Terima kasih, Datuk. Yang pastinya kejayaan sesuatu industri itu tidak bergantung kepada orang perseorangan ataupun satu entiti. Sebaliknya, ia memerlukan sokongan tidak berbelah bahagi semua pihak, terutamanya kita rakyat Malaysia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya Charles Mohan, ini Wallet Rakyat. Kami bincang, kami faham. Kita jumpa lagi.